Selawatlah apa jenis selawat pun yang kita tahu, ataupun kita selawatlah ya Nabi salamun alaik, ya Rasul salamun alaik. Terharu dah kan. Ataupun alfa sallu ala nabi khatamur rusulil kiram Ahmad al-hadi lazi. Pernah dengar tak? Ada lirik ngawiti ingsun iki syirat kelawan muji marang pangeran kang gawe langit bumine. Paham tak? Saya pun tak faham. Tapi itu selawat syair Jawa, sebab kita kena sebut selalu nama Nabi. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah dan izinnya pada malam ini dapat kita sama-sama berada di dalam majlis ilmu, di dalam majlis halaqah zikrullah, iaitu perkumpulan untuk mengingati Allah. Ramai yang datang, alhamdulillah. Dan ramai yang datang sebab nak tengok nasyid tadi. Bukan sebab saya lah kan, tapi sebab nasyid tadi. Anda gambar saya tengok budak tu memukul pot gendang belakang, terangkit kaki tadi. Alhamdulillah. Jadi seronok tengok kan ramai orang. Inilah tandanya orang Islam di Malaysia ni alhamdulillah masih cintakan majlis ilmu. Ada macam-macam tiket malam ni. Tiket grandstand yang bawah kemah tu, tiket yang terdosak yang dapat je ya. Bukan last minute kan. Tapi ada jugalah yang berdiri tu kan. Tak apalah, usahlah pahala tu. Ada juga yang tunggu kat atas motor buat standby nak balik sana. Gagal tak terayur kan balik kan. Saya cubalah cakap bahasa-bahasa yang boleh difahami. Kan saya cuba, nampak tak kan? Dah nak teleng-teleng kepala dah tak? Nampak tak? Alhamdulillah. Pada malam ini kita meraihkan sambutan Maulidur Rasul dengan ceramah Maulidur Rasul yang menyantuni umat, kan? Membawa rahmat. Yang mana pada malam ini kita cerita tentang satu manusia yang sangat istimewa yang bernama Muhammad, iaitu junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak ada manusia yang mana kita sambut hari lahir ni walaupun dia dah tak ada. Seorang je Nabi kita. Cubalah kita buat sekali. Kalau nak cubalah, cuba buat. Katuk tu dah lama meninggal dah, tapi sambut birthday dia, cuba buat. Panggil jiran datang, nak buat majlis lahir datang ya. Awak lah lupa nak tanya datang dah ramai. Kan Allah selamatkan kamu, cecen kan. Bawa kek keluar, potong-potong bagi semua makan. Yang seorang tu gatal nak tanya kan. Birthday boy mana pun dah lama meninggal dah kan. Tak gila seman kan. Pening lah kan. Tapi alhamdulillah yang kita sambut tak ada dah, orang lain tak ada. Hanya Nabi kita saja kan, hanya Nabi kita. Dan Nabi kita ni yang kita cerita tiap-tiap tahun ni kan, sebenarnya sama je cerita tiap-tiap tahun, lebih kurang sama. Tapi kita ni kadang-kadang perangai yang tak berubah-ubah ni, masalah tu. Panggillah ceramah mana pun datang kan, tapi semua cerita benda-benda baik je. Baik cerita Ma'al Hijrah, baik cerita tentang Ramadan, baik cerita. Akhirnya watak utama tetap Nabi kita, tetap Nabi kita kan, contoh ikutan terbaik kan. Wa qala Allah Ta'ala fil kitabil aziz, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Surah Allah Al-Azim. Dalam ayat tu kata Rasulullah ni memang uswatun hasanah, contoh ikutan terbaik. Bila kata contoh ikutan terbaik, kena ikutlah. Tak ada pilihan lain. Atau dalam bahasa orang Kelang sebut no option. Memang kena ikut. Contoh ikutan terbaik.
Dan disebut liman kana narjullaha wal yawmal akhir, siapa yang nakkan rahmat daripada Allah dan siapa yang nakkan hari akhirat, ingat Allah banyak-banyak. Salah satu caranya tu yang orang masjid buat program malam ni. Dengan penuh keyakinan malam ni walaupun hujan lebat, orang tetap tidak akan berganjak. Tunggu walaupun duduk atas tikar. Ingat, jangan lari kalau hujan kan tu. Kan? Sebab tanda kecintaan. Apa bukti kau sayang kat Nabi? Apa bukti? Masa sambutan maulud pada tahun 2018, 1440 Hijriah, aku duduk dekat atas tikar, ya Allah, hujan lebat, sabung menyabung, poti kilat dan tetap duduk depan pentas tu. Saya pernah ceramah di Melaka, hujan lebat, sudah semua berlari keliling saya. Tak pernah jadi itu, tapi jadi. Sudah saya ceramah, tercanya cakap, jadi pada hari ini, kan? Betul. Apa lagi tanda kecintaan? Aku berdiri sebab nak mendengar majlis ilmu, nak bercerita tentang kehebatan Rasulullah. Tu tanda cintaku kepada Rasulullah. Wah. Apa lagi tanda cinta? Aku tanda cinta kepada Rasulullah. Program ceramah, majlis ilmu, aku tahu nak cerita pasal Muhammad, aku datang duduk depan sekali. Lepas asar dah tunggu dah. Satu kan, tengok bola, tahu dah lepas asar dah masuk, takut tak ada tampil. Kan? Tapi kita kadang-kadang untuk Nabi ni, alhamdulillah, ini satu pertanda yang baik. Difahamkan oleh pihak penganjur, inilah sejarah paling ramai sekali datang. Kalau saya tengok-tengok kehadiran ni, kurang-kurang ada 40,000 orang ada. Alhamdulillah. Saya kira yang lalu lalang naik kereta tak berhenti tadi pun saya kira sekali itu yang ramai. Nabi kita manusia yang hebat. Manusia yang hebat. Itu sebabnya kita ni sayang Nabi. Dan apakah tanda-tanda kita sayang Nabi? Kenapa kita kena sayang Nabi? Tak patut bona kita tak sayang Nabi, sebab Nabi menggambarkan kasih sayang dekat kita terlalu banyak. Terlalu banyak. Nabi kita waktu pergi menyebarkan dakwah di Taif, Nabi dibaling batu, dibaling macam-macam, berdarah-darah. Nabi kita mencurat darah daripada kasut itu. Tapi malaikat pun dah geram sampai malaikat cakap, wahai Muhammad, kau nak tak aku timpakan penduduk Taif ni dengan gunung ganang biar dia mati penduduk Taif ni? Nabi kata jangan, begitu. Barangkali mungkin mereka tidak beriman kepada Allah dan kepada aku, tapi mungkin anak cucu mereka akan beriman kepada Allah dan kepada aku. Alhamdulillah, hari ini penduduk Taif semua Islam. Begitu juga Nabi kita bila ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah, siapa yang paling kau rindu ya Rasulullah? Nabi jawab apa? Aku paling rindu umat akhir zaman. Siapa umat akhir zaman ni? Siapa deh? Budak ni yang jawab. Yang lain semua koma. Bila tanya golak, kau main kuek. Bila tanya, dah darah tak jalan, tak pahala Kita lah umat akhir zaman. Kemudian sahabat tanya, kenapa kau rindu umat akhir zaman lah ya Rasulullah? Macam mana aku tak rindu mereka? Mereka boleh beriman kepada Allah dan kepada aku dengan tahap tidak sekali pun mereka berpeluang memandang wajah aku. Tu Nabi kita. Begitu juga Nabi kita, kan? Waktu bercerita-cerita dengan Jibril, tanya Jibril, wahai Jibril, macam mana keadaan neraka tu? Neraka ni ada 7 pintu, wahai Muhammad. Pintu pertama neraka Hawiyun, dia kata. Dia ceritalah yang pintu pertama untuk orang kafir, kedua untuk orang munafik, ketiga untuk orang menyembah api, keempat apa, kelima apa, keenam apa. Sampai keenam, yang ketujuh tak tergamak cerita senyap Jibril. Nabi pun tanya, pintu ketujuh tu untuk siapa Jibril? Ni terjemahan tau. Tak macam tu burak tau. Kadang ada orang cakap, apa lah beli rombau lah burak tu. Nabi tanya lah, itu yang ketujuh tu untuk siapa? Untuk siapa? Cakaplah, borek Jibril nak cerita. Akhirnya Jibril kata, sesungguhnya pintu yang ketujuh itu untuk umatmu yang berdosa besar kepada Allah, wahai Muhammad. Menangis Nabi kita, punya teruk tangisan Nabi sampai pengsan. Sebab mikirkan umat dia. Dan bila Nabi pengsan tu, Nabi dipangku oleh Jibril. Dan bila terbuka mata Nabi kita, bila sadar balik, langsung tanya, wahai Jibril, ada tak seorang umat aku yang akan masuk dalam lubang tu? Ada tak seorang yang akan masuk dalam pintu tu, pintu neraka yang ketujuh tu? Makna dengan harap, apalah kono tu?
Oh tu. Tangan tu dengan lesik-lesik musik-musik ni. Kasih ya. Jadi dengan harapan pintu ada tapi tak ada yang masuk. Ada tak seorang yang masuk? Nabi tanya, maka jawab Jibril, sesungguhnya ada wahai Muhammad. Sedih benar Nabi gitu. Nabi langsung masuk dalam rumah kerana sedih tak keluar-keluar. Nabi keluar pergi solat. Kemudian Nabi masuk balik rumah. Selama lebih kurang seminggu Nabi dalam semayang pun menangis memikirkan umat dia. Waktu Nabi dah nak wafat, Nabi tanya apa? Nabi tanya pada Jibril, wahai Jibril, ada tak apa-apa berita gembira yang kau boleh sampaikan ke aku, hiburkanlah hati aku ni. Kau jangan risau wahai Muhammad, dah confirm tempat kau dalam syurga. Apa jawab Nabi kita? Wahai Jibril, kau tahu bukan itu jawapan yang aku nak dengar. Nabi kita nak tahu pasal kita, bukan pasal dia. Maka jawab Jibril, wahai Muhammad, diharamkan syurga itu kepada orang lain, melainkan setelah umatmu masuk ke dalamnya, barulah orang lain boleh masuk. Barulah Nabi tersenyum. Dan tak kala nyawa Nabi nak ditarik oleh malaikat maut, sakit yang amat sangat. Nabi kata apa? Ya Allah, sakitnya macam manalah umat aku nak tanggung sakit macam ni. Nabi kita masih fikir umat dia lagi. Sakitnya ya Allah. Sampaikan Nabi minta apa? Ya Allah, kau bagilah semua kesakitan umat aku tu bagi ke aku, supaya umat aku tak sakit macam ni ya Allah. Macam tu benar sayangnya Nabi kayak gitu. Tu ada setengah pandangan kata umat akhir zaman yang bila dicabut nyawa kok sakit benar pun itu dah tinggal 1/3, itu pun sakit lagi tu. Sebab 2/3 lagi Nabi dah ambil lah. Macam itulah kasih sayang Nabi kayak kita. Tu sebab kita ni kalau dah tahu kasih sayang Nabi setelah tabai kasih sayang Nabi kayak kita, maka kita pun kena sayang Nabi. Tu sebab kita berceramah ni banyak kali disebut-sebut pasal Nabi kita. Faman ahabba syai'an aksara bizikri. Barang siapa suka sesuatu akan selalu menyebut-nyebut. Ya. Kan kita suka kayak seorang tu selalu sebut nama kan. Yang tu suka nak tu. Kan dalam lagu-lagu kan. Oh Fatimah, suka dia ke Fatimah tu. Siti Haida, Zai Isabella adalah, suka dia ke Isabella. Fiona, apa satu lagu dia? Amalina, kan? Ting ting tang ting tu bukan Bukan. Tu bukan nama orang tang ting tu bukan. Bukan. Punya sayang ke orang tu sebut. Tapi ke Nabi kita, kalau kita sayang Nabi kita, perbanyakkanlah apa? Selawat. Tahu tak apa? Kadang orang perempuan ni kadang selawat yang terperanjat dia. Allah bersalawatlah Sayyidina Muhammad. Masa bila balik, kata terperanjat lelaki balik. Boleh pek sekotol. Kan nak tunggu terperanjat berselawat apa cer? Kan? Selawat banyak-banyak. Orang yang pergi semain jemaah ke masjid ada harapan. Sebab bila dia tunggu sampai habis, sampai imam, walhamdulillah rabbil alamin, taqabbalallahu minkum minkum taqabbaliakan. Sallallahu ala Muhammad, ada harapan. Kan? Itulah babnya. Tapi ramai juga pergi ceneke. Tu ceneke mengelaklah. Lagi salam nak cabutnya. Hari-hari sikit perut. Tunggulah sampai sudah. Jangan jombo-jombo, jangan sombong dengan Allah. Orang yang sombong dengan Allah bagi salam tahu cabut je. Tu sombong tu. Kau sibuk benar pun paling tidak istighfar 3 kali. Lepas itu doa lah. Faham? Faham tak? Jangan sombong dengan Allah. Yalah macam tak ada dosa paling tidak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullah 3 kali. Kau sibuk benar lah. Astagfirullah. Doa yang paling pendek sekali. Pun tahu Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Alhamdulillah. Tu doa apa? Siapa cakap tu doa makan? Allahumma barik lana, kan? Allah berkatilah kami fima razaqtana, kata rezeki kami, wa qina azabannar, dan jauhkanlah kami pada azab api neraka. Mana makan? Itulah doa-doa. Faham ke tak tu salah tu? Kan?
Doa, tapi jangan baca kuat-kuat. Takut orang sebelah dong. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina azaban. Kau tolong Allahumma barik lana wa sebelah. Dah makan, dia pun tak tahu. Kan? Itu tak sah. Ingat Nabi punya. Selawatlah apa jenis selawat punya kita tahu. Ataupun kita selawatlah. Ya Nabi salamun alaik. Ya Rasul salamun alaik. Terharu lah kan. Dan ataupun alfa sallu ala nabi khatamur rusulil kiram Ahmad al-Hadi lazi. Pernah dengar tak? Ada lirik ngawiti ingsun iki syirat kelawan muji marang pangeran kang gawe langit bumine. Paham tak? Saya pun tak faham. Tapi itu selawat syair Jawa. Sebab kita kena sebut selalu nama Nabi. Selawat nama Nabi. Sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muhammad Allah. Tapi ingat, hanya untuk Nabi sahaja. Kalau nama laki kita Muhammad, panggil tanda pu Bang Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan buat. Itu hanya untuk Nabi je. Dia pukul gato pula kan. Bagi nama yang baik-baik, anak kita tu lah dia. Letak nama Nabi. Saya ni dah terlangsung. Dah letak Samsul. Samsul lah. Tapi nama Samsul baik juga. Dia ibarat matahari yang menerangi. Samsul Amri ketua segala matahari. Macam tu kan. Berulang lah. Letak nama anak kita, nama Nabi kan elok. Ini kan kadang kita nama demi kasih sayang kita bang. Kita combine nama kita. Nama abang Yahya, nama saya Mahani, nama anak kita Yamaha. Itu nama jawabun tu jangan buat. Kan? Letak nama yang elok-elok. Kan? Nama yang elok-elok. Kemudian begitu juga Nabi sebut inna awlan nasi biyaumal qiyamah aktsarhum alayya salatan. Orang yang paling baik di sisiku pada hari kiamat kelak adalah orang yang banyak berselawat kepada aku. Selawatlah banyak-banyak. Dan Nabi sebut al-bakhil, orang yang kedekut. Al-bakhilu allazi zukirtu indahu falam yusalli alaih. Orang paling kedekut bila sebut nama aku dia tak selawat. Kedekut tu. Hantap ya, tu tak hantap, senyap ya. Ni Muhammad tak ada perasaan. Selawatlah ke atas Nabi. Begitu juga kita akhirat besok. Akhirat besok Nabi nak cam kita, nak kenal kita, tengok kita selawat ke tidak. Dalam kitab Muka Syafatul Qulub digambarkan ada ketika zaman selepas zaman sahabat, ada seorang lelaki bermimpi bertemu dengan Rasulullah. Dia nampak Rasulullah dalam mimpi dia. Bila dia pandang Rasulullah, Rasulullah memalingkan wajahnya. Ya Rasulullah, kenapa kau memalingkan wajahmu ya Rasulullah? Kau tak kenal aku ke? Kau marah aku ke? Aku tak marah kau. Tapi aku memang tak kenal kau. Aku ni umat kau ya Rasulullah. Bukankah digambarkan kau lebih kenal umat kau lebih daripada kau kenal mak ayah kau sendiri? Maka jawab Nabi, memang betul aku kenal umatku lebih daripada aku kenal ibu bapa aku sendiri. Tetapi aku tak kenalkan kau kerana kau tak pernah sekali pun berselawat kepada aku. Itu sebabnya takut-takut besok akhirat kan kita dibangkitkan dalam keadaan. Memang akhirat keadaannya di padang mahsyar tu. Kita dibangkitkan dalam keadaan telanjang bulat ikut amalan masing-masing. Masa tu telanjang tanpa sibuk tengok orang lain punya. Tak telanjang kan? Tak ada tu. Hui, kutu kampung. Tak ada. Tak ada. Tu bukan macam-macam lah. Samsul depan ke tu lagi tak ada. Tak perasan dia datang tu. Tu sibuk dengan hal masing-masing. Masa tu jumpa Nabi Adam. Wahai Nabi Adam, bantu aku wahai Nabi Adam. Nabi Adam jawab apa? Nafsi-nafsi sendiri-sendiri. Tapi tolong tau.
Jumpalah Nabi Ibrahim, wahai Nabi Ibrahim, bantu aku, tak dapat tolong dah. Sendiri-sendiri. Jumpalah Nabi Musa, tak dapat tolong dah. Jarak antara satu Nabi, nak jumpa satu Nabi tu 1000 tahun. Sampai jumpa dengan Nabi Musa, tak dapat tolong dah. Kau pergi cari Muhammad. Muhammad dia boleh tolong kau. Nabi Musa dia ucam tu umat Muhammad. Kita pun jumpa Nabi. Ya Rasulullah, bantu aku ya Rasulullah. Bertuahlah kita kalau Nabi kenal kita. Ya. Tapi kalau Nabi tak kenal kita, memang sesiolah hidup di dunia. Ya. Ya Rasulullah, aku ni umat kau Rasulullah. Aku tak kenal kau. Jalan, tak nampak. Tak kenal kau, aku tak kenal kau. Kau bukan. Masa tu Nabi cari ummati, ummati. Ya Rasulullah, aku umat kau Rasulullah. Ya ummati, umatku, mari, mari, mari. Sebab kita ni Nabi kenal. Ataupun, ya Rasulullah, aku umat kau ya Rasulullah. Aku macam pernah dengar suara. Kek mana ni? Baru flashback balik, rupanya tahun akhir sebelum dia meninggal. Itulah sekali dia datang maulud dan dia selawat. Itulah sekali. Itu sebab tak berapa jam suara itu. Macam pernah dengar. Kek mana ke? Yang cuba tengok Pak Rakan. Bukan semua selawat tu. Ada yang dah ponek tu. Maiminnya. Yang pegang spanduk tu lagi ponek. Kan? Bukan orang sini dah tempat lain. Kan? Itu tanda-tanda kita sayang ke Nabi. Dan tanda kita sayang kat seseorang tu, kita akan buat apa yang dia suruh, tinggal apa yang dia tak gemar. Macam suami kita kan, dia gemar sesuatu, tentu kita masak kat dia. Sebab kita sayang dia. Kan? Abang teragak macam nak makan. Bercakap je nak makan apa. Cakaplah, abang cakap. Macam tu lah sayang kan. Mau teragak nak makan landak. La ilah tahu selera tu. Landak lah fikir. Yang payah-payah. Terus dadah sudah kan. Dia kadang lelaki ni banyak cekadak kan. Tapi tak apalah bang, saya carilah landak tu. Dia pun ambil telefon Zoo Negara. Ada tak stok lebih tu kan. Kan, tapi itulah dia. Tanda kasih sayang, orang perempuan yang main-main, layan suami itu kena layan lelok. Tanda sayang. Itu sebab orang lelaki gemar pergi kau dari Tom Yum. Dan kau tak layan dia lelok, pergi dia kau dari Tom Yum. Kau tak tahu macam mana budak perempuan Tom Yum tu ambil order. Ambil nak makan apa, Bek? Oh, tu tak teraya. Oh, macam ni lah. Terang kek kopiah pun balik saja. Ambil nak makan apa, Bek? Rayak ambil nak makan apa. Sek goreng. Oh, lagi Bek? Oh, Tom Yum udang. So, lagi Bek? Telur dadah, so, lagi Bek? Teh obeng, so. Teh obeng, so, lagi Bek? Ada lagi tak? Ada. Apa lagi? Musuh. Bek? Nampak? Kacau. Iya, itu pun sunnah Nabi. Itu Nabi layan isteri baik-baik pun sunnah Nabi. Mesra-mesra suami isteri. Iya. Ini kadang lelaki tanya, abang nak air. Ambil kek kolah tu. La ilah nak kek kolah. Kau suami dia nak minum bukan nak mandi tu. Kek kolah suami air. Yang lelaki dah korang. Jauh mana? Ditarik gotah paip tu. Salah lalu kan. Iya, cuba balikkan rubah. Abang nak kopi, tea, omi. Wah, tu lah. Allah tu, dalam tanda batu lah. Betul. Karang lah main mocun. Aduh, memakak. Aduh. Dah lah lemah semangat ramai. Tak ada apa malam ni. Di Bali ke apa? Belum ni kan? Belum. Oh, tak apalah, biarlah. Dia pun meraihkan maulud dia. Kan? Kecarut lah. Kan? Okey. Kena terupur dah nak keluar tu dari dua sah betul lah ni. Layan suami elok. Jadi apa Nabi suruh buat, kita buat. Apa Nabi suruh tinggal, kita tinggal. Ingat tu. Tu sebab malam ni saya nak potik juga tengok apa pesan akhir Nabi kat kita. Buat checklist. Dah buat belum? Ni ada, ni belum, ni ada, ni belum. Tengok balik.
Yang apa Nabi suruh buat, apa Nabi suruh tinggal, kita tinggalkan. Tu tanda sayang kita ke Nabi. Nabi sebut, wahai manusia, denganlah baik-baik apa yang ingin ku katakan. Aku tidak mengetahui apakah aku dapat bertemu lagi dengan kamu semua selepas tahun ini. Oleh itu dengarlah dengan teliti kata-kataku ini dan sampaikanlah ia kepada orang-orang yang tidak dapat hadir di sini pada hari ini. Bila sebut sampaikanlah pada orang yang tidak dapat hadir di sini pada hari ini, maksud Nabi itu tuju ke kita. Sebab kita termasuk orang yang tak dapat hadir pada hari itu. Ketika Nabi membacakan khutbah ini, Nabi dah tak berapa sihat dah masa itu. Nabi dah huzu benar dah. Nabi dah peduli dalam mocun tu pandang senyap. Aduh. Jadi layak ni. Memang serontak orang ni. Oh, betul tu. Masuk live lah. Oh, sah betul lah kan. Jadi kalau kayak dalam TV tu cut. Cut. Kadang lupa lagi. Itu salah. Aduh. Kan? Jadi Nabi merujuk, Nabi dah tak persihat masa tu. Dan waktu Nabi baca tu, itulah kali terakhir Nabi berjemaah dengan sahabat-sahabat Nabi. Ada yang menyatakan bahawa Nabi ni dalam tempoh lepas yang Nabi baca khutbah tu, Nabi tak keluar-keluar dalam tempoh 6 bulan baginda wafat. Ada yang katakan antara 6 bulan hingga ke 3 tahun. Tapi makna nak tunjukkan Nabi kita pun macam kita juga, ikut proses yang sakit kemudian meninggal. Ada yang nasib baik tak sakit, tiba-tiba meninggal. Ada tengah dengar ceramah, tongkat lah dah meninggal. Itu kan senang dia meninggal tengah dengar ceramah. Husnul khatimah lah tu. Bila dia meninggal tengah dengar ceramah, ya Allah alhamdulillah. Betul kan? Bila dia meninggal tengah sujud. Bila dia meninggal tengah karaoke. Tu tak ada tu dah. Engkaulah sekuntum. Saya kayak kalau Tom Yam lah. Apa kena usahanya apa tu? Yang seorang tu lupa lirik ke yang seorang saya kunci lirik itu sama bangang kan. Usik-usik dah meninggal. Jangan kita macam tu. Mana nak mati tengah karaoke ke tengah sujud? Sujud. Tapi jangan imam. Bayangkanlah imam tengah sujud meninggal. Allah Akbar. Senyap. Tak bongkar-bongkar. Yang makmum lama nak sujud. Sakit tongkuk dah. Yang seorang tu siap tinjau. Belum lewat. Sudah yang seorang tu sudah ada tamu. Weh, apa? Lama sujud. Weh, dalam semayang tak boleh cakap. Yang sekolah, si baik aku tak cakap. Sama batal lah. Ni kan, itulah dia. Jadi kita ni tengok Nabi kita ni kan, Nabi kita tu lah kali terakhir dia jumpa dengan orang. Kerana Nabi sebut, wahai manusia, seperti mana kamu menganggap bulan ini dan kota ini sebagai suci, anggaplah jiwa dan harta setiap orang Muslim sebagai amanah suci. Ingat tu. Kembalikanlah harta diamanahkan kepada kamu kepada pemiliknya yang berhak. Kalau kita jaga persatuan berjanji, marhaban, fadu'ain, ada kolek-kolek duit. Duit tu dah mana duit masjid tu jangan suka guna-guna pakai benda yang bukan-bukan. Bukan masjid ni tempat lain saya cakap ni. Contoh kadang-kadang dia diamanahkan untuk masukkan duit yang kutip sembahyang Jumaat tu masuk ke dalam bank. Contoh ni saya gambarkan ni. Dia pun bawa masuk kan 5,000 contoh kan. Dia pun bawa 5,000. Nak masuk tu dalam pada tu balik rumah dulu. Kejap lagi bank belum buka. Dia kata potong kamu pergi. Bila dia nak pergi sebelum pergi bini cakap bang abang ada tak duit 300? Abang belum cucuk lagi. Tuan duit saja tebak 300 dulu. Nanti kan saya bayar balik. Walaupun boleh bayar balik, tak boleh tarik duit saja tu. Tak boleh sebab amanah dia nak tarik kena minta persetujuan daripada AJK satu. Dan kalau minta persetujuan AJK pula, biasa AJK takkan bagi sebab kalau ada seorang minjam kan seorang nak minjam. Macam tu. Kena disiplin. Kena disiplin benda tu. Ingat sebab benda tu amanah.
Duit orang jangan jadikan sebagai duit kita. Ingat tu, amanah. Banyak terjadi dalam hal-hal amanah ni. Contohnya dia berkahwin, kemudian ayah atau ibunya meninggal dunia salah seorang, kemudian ada untuk anak tu, ada harta ditinggalkan untuk anak tu, hanya boleh digunakan untuk anak tu ketika dah berumur 18 tahun ke atas atau 21 tahun ke atas. Tengok wasiat mak itu. Duit tu sementara waktu akan diamanahkan, diuruskan oleh ayahnya atau ibunya yang masih hidup tu. Benda yang ni kadang-kadang banyak juga yang salah guna. Tak apalah, yang ni pun untuk dia juga. Kena hati-hati, betul-betul ingat. Jangan main tarik. Kalau untuk belajar mungkin betul, tapi kadang-kadang ada benda-benda tak ada kena-mengena. Kena ingat tu. Ya? Tu sebabnya, sebab apa? Sebab rezeki kita dah Allah Ta'ala tentukan untuk kita. Jadi yang bukan untuk kita jangan ambil. Nabi pun pesan, carilah rezeki yang halal, kerana sesungguhnya yang halal itu cukup buat kamu. Itu sebab saya respect tabik spring untuk orang yang meniaga tepi-tepi jalan. Nego tak banyak sebab mak saya makin pun nego. Saya tahu macam mana rasa. Saya pagi-pagi tolong mak saya ngintil ke karipap. Lenyek gulu donat ke donat kan. Nah, ke kunci itu bungkus ya. Betul. Pencamah paling lawa ngintil ke karipap. Seserebat lah. Tak main lah kecil-kecil macam ni. Tak main lah. Goreng-goreng nganggu memang. Kan? Ya, tahu macam mana. Walaupun sikit dapat sehari RM10, RM20 untuk main kan. Tapi cukup. Tu yang makcik cleaner. Siapa yang kerja cleaner? Semulia-mulia kerja jadi cleaner ni. Sebab membersihkan kekotoran dalam tandas itu untuk orang selepas itu guna dengan selesa. Tak kemulia kerja tu. Cuma kadang-kadang ada orang yang perangai tak apa-apa orang gitu. Gomah hilang ingatan lepas perangai besar. Lupa flash. Dia tinggalkan tanda ingatan dia pernah berada di situ. Itu tak apa. Saya pernah jumpa sendiri dengan mata kepala saya sendiri. Saya jumpa najis tu dalam sinki. Melintang. Bayangan adalah sinki itu tinggi. Macam mana dia boleh sampai situ? Makna dah dipindahkan letak kat situ. Pengotor lah. Usahlah. Siapa lemah jantung nak basuh muka tu peranjat. Makcik dia apa? Tak apalah, nanti makcik bersihkan. Mana dia mengulang? Dia lepas bersih, cuci-cuci, dia muak, dia bersih-bersihkan, bumbu sabun zap. Dia duduk balik ke pintu, ke bilik store tu. Lepas sejam kan, masuk, dia balik cuci dia masuk, dia duduk. Perang petang, pukul 4, siap balik. Senang hati. Dapat gaji dalam 7-800 sebulan. Tak ada siapa pun bercita-cita, satu hari nanti aku akan jadi ketua cleaner. Tak ada. Betul. Walaupun sikit, cuma tengok anak-anak semua menjadi anak Ada satu makcik kat Lumpur tu. Dia berniaga kan, saya tanya, anak tak tolong ke cik? Anak-anak semua pernah ada. Yang kerjaya dia orang masing-masing. Oh ya ke? Anak makcik kat mana? Seorang kat Kementerian Kerja Raya, seorang kat Kementerian Pertahanan. Oh ya anak-anak. Yang seorang tu kat Kementerian Luar. La ilah. Apa pangkat cik? Dia pun berniaga macam makcik lah. Tapi kat sana berniaga lah kan. Oh. Tak apalah, kita jadilah tu kan. Kita tak kira menjadilah. Adalah punca rezeki masing-masing. Kira tu. Betul. Makna kita ni risau. Jangan sibuk nak jadi kaya. Jadi kaya poning apa? Ramai kaya yang poning-poning ni. Yang malaslah buat kaya tu, santulah lebih aman. Yang biarlah kita susah. Tak apa, tapi perangai elok. Betul. Tuan-tuan sibuk-sibuk mana pun, tak adalah sesibuk cawan kaya tu. Sempit dengan ceramah. Betul tak? Ada orang tu sibuk, tak sampai minyak. Tiba-tiba dah nak mampu dah. Dia bukannya lama benar hidup di dunia ni, betul tak? Tak lama dah tak. Tiba-tiba ayat kita, tiba-tiba dah maulud. Nampak? Tiba-tiba dah pension. Tiba-tiba dah bercicit, bukan bercucu dia dah bercicit. Tiba-tiba sang debat dah sampai. Boleh tahu sang debat macam mana Rahman kan, nakik-nakik kan. Puas hati yang duduk ketika kan. Pek dia tengok depan muka dan batu tu kan. Saya lalu dia kan, saya tak tahu ngai ngompek lah. Saya maaf Hana. Saya habis nyampah dia.
Selalu tingginya. Macam OKU kau buat dengan salah kau nan tinggi. Yang seorang tu lagi lah, dari TV Pak Gomok, wah ajar tu. Tu pun saya maaf hanya tak ada hal tu. Kan? Tapi itulah dia. Kan? Maknanya duit kita carilah rezeki yang halal. Zakat keluarkan. Jangan main pandai sepek sendiri ya. Kau gaji kau apa? RM1,500 tak payah. Umat senang tak pergi besar zakat tu. Ni dah bulan seboleh ni, sedang elok ni. Oi, abang, ni slip gaji saya 4 bulan. Cuba tengok 3-4 bulan ni cukup tak? Tak apa. Tengok sebulan pun tak apa. Dia pun tolong kira kan. Anak apa orang? Kira. Semua orang tu. Oh, semua orang kira. Kira berapa jumlah abang tak? Okey, yang patut bayar abang, saya dah kira abang kena bayar lebih kurang RM180. Tak apalah abang, kau nak ke RM200. Lebih tu saya sedekah RM20 tu. Nampak tak? Bayar. Jangan tak bayar. Yang kita ingat bayar zakat fitrah kan? Itu salah. Nabi sendiri ketika di saat-saat akhir kehidupan Nabi, Nabi masih lagi risaukan duit dia masih ada 7 dinar dalam simpanan dia. Habis kan Nabi kata. Bagi ke orang sebab Nabi bimbang nanti akan dipersoalkan setiap dinar yang masih ada dalam simpanan Nabi. Itu sebabnya. Itu sebab kita ni ada duit jangan kau takut sedekah. Nampak tabung jangan lolap. Nampak tabung mula dia koma. Dia koma tapi tangan gerak. Tolak kek orang sekolah. Dia tak mampu bagi RM1, bagi RM10. Kan bagi sini. Kadang-kadang tu. Dah berapa lama dah kau duduk kat kawasan ni? Adam 20 tahun. 20 tahun tanya balik sampai tak sumbangan kau kat masjid yang kau datang ni? Sampai tak 2,000? Bukan 20,000 sebenarnya. Sampai tak 2,000? Tak sampai. Macam mana nak sampai? Setiap kali Jumaat lalu tabung mempertahankan keseringgitannya. RM1 tak habis. Dah lah RM1 minjam kat bini lah tu. Dia RM1 tak? Dia RM1 tak? RM1 bayar tak pernah tak? Bagi tak? Bukan apa. Abang ada duit lah. Tapi nak RM100 lah. Abang nak RM1 lah. Nak ambil. RM1 ambil. RM100 situ. RM1 pun situ. Bila Allah malakatahu zalluna ala Nabi. Dah lalap. Lalu tabung gek. Teringat nak sedekah. Capai masuk. Lopeh tabung. Tak sadap pelati. Tinjau dalam poket tinggal RM1. Pemasuklah RM100 tadi. Langsung tegak mana tabung ke mana tabung. Ditahan ni imam balik. Imam minta maaf. Apa hal ni? Silap sedekah. Wah belum pernah lah yang guna istilah tu. Dia lah guna. Kan? Jangan kira mana Allah bagi ganti. Jangan risau. Allah bagi ganti. Nampak tabung tu sumbek kan. Bagi sebab banyak. Orang yang dah mati tu kalau hidup lah. Kalau lah Allah bagi peluang dia hidup 5 minit jadilah. Dia tak ada heboh nak cari anak bini tu. Dia akan cari tabung. Dia akan cari tompek beli sedekah. Sebab itu yang akan tolong dia. Kalau dengar-dengar ada orang nak bina surau. Dengar-dengar ada orang nak bina madrasah. Dengar-dengar orang nak buat masjid. Copek bagi duit. Mudah-mudahan nak wakaf. Wakaf tak diguna untuk benda lain. Kalau wakaf tu wakaf peminat masjid, kita bagi memang untuk peminat masjid. Selagi mana orang pakai masjid tu, selagi itulah kita dapat manfaatnya. Tentu fikir. Ini kita fikir habis duit ni kan. Dah ni ayat dia Yang insya-Allah bagi ganti. Bagilah. Ya? Kemudian Nabi cakap, janganlah kamu sakiti sesiapa pun agar orang lain tidak menyakiti kamu lagi. Ingatlah bahawa sesungguhnya kamu akan menemui Tuhan kamu dan dia pasti membuat perhitungan di atas segala amalan kamu. Jangan dongki-dongki hidup kita ni. Nampak orang tak peti. Itu ada duduk depan. Duduk belakang lah. Jangan dongki, itu bahagian kita. Dah datang ambil melangak-langak sikit, cecenya tengok. Sakit tak tongkuk kan? Tak apa. Kalau kajak lagi dah tahu benar kan saya berdiri lah. Saya mengayau ceramah tu. Tapi itu kan. Jangan orang nampak orang tu kereta bosah. Betul bosah bang. Tak mana dicuri duit tu. La ilaha illallah. Jangan. Bang kereta bosah bang. Ya Alhamdulillah. Mana tahu ada rezeki dapat kita tumpang naik kereta tu.
Tak ada pening-pening kepala. Kan? Bang anak ada PIPSR 6E bang. Anak kita. Tu kadang-kadang orang dapat PIPSR ni 29 bulan so keluar keputusan PIPSR. Kalau anak kita hana bona pun jangan share dalam grup WhatsApp tu. Takut ada yang terluka. Inilah nak dipandai, nak dia bangak. Kadang saja lah tu, dia screen capture ambil gambar. So, send. Alhamdulillah, anak dapat 6A. Anak anda bagaimana? Tak sakit hati kawan? Kan? Kalau orang tanya macam mana anak kau? Alhamdulillah, syukur. 6A kau? Adalah, Alhamdulillah. Semua cakap. Anak kita tak pandai, jangan dimarah. Kadang PSR tu bukan makna dia bangang. Kadang dia ada banyak main. Apa tak budak sekarang ni kegilaan ni bukannya baca buku tau. Kegilaan ni main YouTube. Tak boleh tengok tahan nak tengok mengangguk. Bukan budak bapak budak tu pun sama. Iyo, tu sebabnya kita kadang-kadang budak-budak ni kena kita spend masa dengan dia. Ni tak cakap orang lah, termasuk yang bercakap ni. Sibuk manyam. Tadi dah tarik muka. Camah. Nak pergi je tak tinggal orang. Tu saya heran bila ada orang hantar mesej di Facebook tu. Ustaz, selama ni hati saya tak terbuka pada mana-mana lelaki. Tapi senyap menyaksikan wajah Ustaz dalam TV. Hati saya tiba-tiba tersentuh kembali. Ustaz, saya perlukan seseorang yang boleh membimbing saya, Ustaz. Bini Dan tak sampai bimbing kau pula. Iya. Anak saya 3 ayat yang paling tak boleh tahan. 3 ayat. Yang pertama, tak best Abah tak hantar pergi sekolah. Jangan main-main. Hantar anak pergi sekolah tu mustahak. Hantarlah. Naik motor ke naik kereta ke. Dia sebenarnya bangga bila Abah hantar tu. Ayat yang kedua, tak best dah lama tak pergi pasar malam. Tak, pasar malam tu pun mustahak kat dia. Bila pergi pasar malam tu Abah tu terasa kayu. Sebab barang murah. Mana nak ambil rumah Abah. Cuba ke LCC kau buat macam tu. Nak mampu kan? Tapi ayat yang ketiga paling tak tahan anak. Macam dah lupa-lupa je muka Abah macam mana. Abah tak kan? Itulah dia sibuk. Kan? Jadi itu sebab kita ni kan. Kita ni anak-anak kita kalau dapat keputusan sok reda je. Doa. Ya Allah. Jangan doa. Ya Allah bagilah anak aku 6A. Oh, tak. Jangan spesifik warna. Ya Allah. Berikanlah anakku ini keputusan yang terbaik. Ya Allah macam tu. Jadi kita pun reda. Apa juga keputusan anak kita buat balik, kita reda. Anak, Assalamualaikum. Salam. Macam mana? 6E. Alhamdulillah. Dah setakat tu, ya otak kau. Kau macam mana? Dah, jangan main-main lagi. Penny belajar balik semula. Faham? Kau tahu kan? Orang lain semua galak kau. Dia orang semua 6A, 6A. Cuba kau fikir, apa sebab kau dapat 6E? Abah lah. Dah salah Abah pula dah. Kenapa lah Abah lambat hantar? Dia ambil Rizat tu. Dah habis orang ambil dah tinggal E. Baiklah, sabar. Anak aja ni lah yang buruk pula tak macam tu. Kan? Kau nak ingat tu. Siapa ambil PSR kat tangan? Bukan cik pun saya kau ni. Nanti pergi awal pagi ambil Rizat tau. Biar A banyak lagi. Jangan dengki, jangan iri hati. Dengki dan iri hati ni samalah ertinya kita mempersoalkan apa yang Allah dah tentukan untuk orang lain. Allah dah tentukan rezeki dia, usahlah kita dengki dengan dia. Nyampah aku. Mana lelaki dia lebih handsome sangat. La ilaha illallah. Jangan kecewa suami kita tidak setampat, suami dia tidak setampat. Suami dia lah. Suami kita tidak setampat Aaron Aziz, Fatah Amin ataupun Mak. Dengar tak ketiga? Jangan kita kacau hati. Jangan kita kecewa kalau suami kita tidak setampan Aaron Aziz, Fatah Amin ataupun Mak. Penceramah. Payah warna. Tak ada lah. Tak ada. Tak, maksud jangan kecewa. Walaupun isteri kita tidak secantik Fazura Nilofa, syukur sangat
tutup lampu sama. Kau ingat Nilofa tu tutup lampu menyalur muka. Tak ada dah gelap. Tanyalah orang lama. Orang-orang lama tanya marin. Tak payah make-up, tak payah lalawa bona tu. Kan? Orang marin kan yang lampu yang main pump tu kan. Kan? Lampu punya tanah tu ingat tak? Gasolin. Kan? Ingat tak? Iya. Pukul 8 dah gelap. Mana kau keluar channel ni dah? Gelap. Tak ada apa hiburan lain TV pun tak tahu. Rabo-rabo terasa okey. Anak ramai. Kan sekarang dia ngadu. Tak nak beranak. Nanti badan tak cantik peluh otak itu. Orang marin ramai yang nak badan okey, sehat walafiat sampai tua. Betul tak? Marin makannya apa? Makan kayu, pantang, jago betul. Ada sebab Memang. Bisa tu lagi perangai. Tak nak nyusu badan. Nanti kan badan tak cantik. Itu cara kata tak betul. Saya ingat ni. Saya dalam masa lebih kurang 4 tahun ke 5 tahun lepas. Masa tu belum ada PA lagi dah. Saya terlupa ceramah Kek Jompul. Apa tajuk sama tu kak? Mereka apa tajuk ni kak? Tak ada tajuk tajuk kelebihan penyusuan sesuibu. Berhenti saya tepi jalan. Pula kau Jordan nak bawa tajuk ni. Rupanya hari tu hari penyusuan sesuibu sedunia. Saya pun nak beri. Alamak, dia nak ustaz gak buat tajuk ni lalu gila betul. Saya pun tanyalah Haji Google. Kak internet tengok ni kelebihan-kelebihan. Saya pun semangat. Sampai ke Dewan, semua tutup. Lah, apa buat tutup datang ni? Susu dah kering. Kan? Tapi saya ceramah lah kan. Daripada nak ceramah 2 jam tinggal sejam lah. Iya tapi betul. Susu badan sebenarnya bagi badan kita sehat, anak kita sehat. Kemudian teknik penyusuan ni. Orang dulu nak nyusuan badan anak ni. Dia bangun tengah malam tu. Terus pada langan anda tu. Bangkit memangku di dalam kelam. Lagi sadap pada tim nasyid tadi. Dia bangun tau. Bila dengar bunyi baby tu. Dia pun bangun. Senia tampung. Duduk. Sambil tu pandang semalam. Tak ada lagu Nuh ada sepuluh. Membutuh. Sentuh tampung kan. Tampung macam ni Kalau ponek pun dia akan baik kepala macam ni Lepas tu pandang balik baby. Baru lawa badan tu. Posture badan tu grip. Lawa pinggang dengan tubuh badan itu nampak steady. Ini bantai melambak macam ni. Mana nak lawa? Mengangkat-angkat budak tu mencari Yang tak faham tu lantak lah. Ada yang mengangguk tak faham. Apa bodoh tu? Saya tak ada nak huraian lah. Iya memang betul. Itu sebab orang dulu-dulu memang bangun. Nak bangkukan bangku betul-betul baru bagi susu badan. Ada sebab Itulah orang kata khasiat yang paling besar sekali untuk baby. Nampak tu? Baby ni kadang orang kita ni ramai budak-budak ni ramai tak reti. Memang tahu kahwin beranak, apa pun tak reti. Lahir anak, apa nak buat? Sunat bagi nama anak baik-baik tadi hari ke berapa? Hari 7. Kan? Habis tu kadang-kadang budak kita ni pula dalam paut dah ada nama dah. La ilaha illallah. Kan? Tak apalah dah ada nama tak apa, tapi bila hari ke-7 baru umumkan. Apa nama anak ni belum tahu lidah. Sunat bagi bagi nama hari ke-7. Tapi nak panggil apa ni? Panggillah baby. Ya. Lepas tu lahir budak tu jangan lama benar tu buat tahnik. Suruh ustaz Sazah kalau nak membantu yang suruh ustaz yang mana yang tak merokok. Ni bagi ustaz ni sokok. Dah ready dah. Ya, budak dah ready dah. Jap. Dia pun pergi. Dia pun ambil buah tamar tu, dia kumam-kumam. Dia ambil, dia pun doa sikit. Dia tolak kan sampai ke langit budak tu. Korut tak tu.
Inilah Sumal Buru. Budak tu pun tahu tu Sumal Buru. Tak, bukan orang sini, dia tempat lain dah cakap ni. Ya. Begitu juga, sambung kan dengan lekor itu kan. Allah telah mengharamkan riba, oleh itu segala urusan yang melibatkan riba adalah dihentikan mulai sekarang. Jangan sekali-kali tengok balik akaun kita simpan dalam bank mana, tak kira lah Maybank ke CIMB ke mana, sebab setiap bank sekarang dia ada produk perbankan Islam dia, kita boleh convert pakai sistem Islam kalau masih lagi pakai sistem konvensional biasa. Jangan sekali-kali cakap memanglah dia tak ada riba tapi charge perkhidmatannya tinggi, lagi baik pakai sistem biasa. Suruh orang tu mengucap balik, sebab ni hukum Allah ni. Nabi suruh buat dah khabar dah tadi kan. Kalau kita hari ni rotek insurans kita tu kan, kalau boleh pakai sistem Islam, takaful Islam tu pakai, kita ada option, kita ada pilihan pakai, ya. Jadi kalau kita tengok tu, begitu juga pelaburan yang kita masuk duit, pelaburan yang syubhah ni, kan ada yang paning-paning ni juga. Saya tak payah sebut lah mana. Kadang ada pelaburan yang melibatkan shilling, kan. Saya tak nak sebut lah. Ada banyak produk ini. Kadang dia ambil, dia bayar, tapi benda tu tak dapat kat dia. Benda tu didagangkan pula. Tu semua kena check balik semula. Kan? Tanya confirmkan betul-betul dengan pejabat mufti, tanya dengan ustaz-ustaz yang pandai-pandai untuk confirmkan sistem tu, biar dikaji sikit, tengok boleh ke tak boleh. Ya. Tu sebab kadang-kadang kita bila terlampau banyak ambil benda-benda yang kita tak pasti semua, itu yang perangai anak kita yang bukan. Itu sebab orang buat maksiat tanpa segan silu. Itu sebab orang buat jahat, kemerosakan atas muka bumi ni tanpa segan silu. Itu sebab kita tengok kan. Macam-macam. Boleh nombor relax kan. Dan ni bukan apa dah, ikhtiar dah. Mak ayat kan. Dengan izin Allah, kau no first prize sebab tu. Ayat ni. Dia tak ada rasa segan silu. Kemudian berwaspadalah terhadap syaitan demi keselamatan agama kamu. Dia telah berputus asa untuk menyesatkan kamu dalam perkara-perkara besar, namun berjaga-jagalah kerana mereka tidak pernah berputus asa untuk menyesatkan kamu dalam perkara-perkara kecil. Tengok dalam salat kan, azan Allah Allahu Akbar bila gazara kan. Cinta bukan Kristen, jangan benci cintaku kan. Apa lagi? 1000 rindu sekarang kan. Saya tak tengok lah, tahu tajuk ya kan. Tapi yang jangan benci cintaku, kesian Husna, saya tak tengok lah. Tapi saya tengok orang balon dia dalam Facebook, mati lagi tak gunanya perempuan dia berlakon. Kau marah kenapa? Tapi bagus ni filem Munafik 2 tu bagus. Sebab ayat-ayat Quran ditonjolkan dalam filem. Daripada kau tengok cerita Conjuring tu, tunjuklah salib tu, gila betul budak ni. Baru dia tahu. Korang baru tahu nampak setan apa nak baca. Nampak setan Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Lagi hantu tu gila betul, nganan dia nak dimakan kan. Dia makan macam Tapi masalah budak kita cara tak kena tengok cerita Munafik 2, tengok pun 6.30. Akhir nak maghrib, keluar dah isyak, dia lagi munafik daripada munafik tu. Itu salah tu kan. Kan? Bab solat, perasan tak? Kita ni tak semayang, time tu lah jumpa barang hilang. Setan ni kau. Allahu Akbar, latih meja pun kunci tu. Putih ingat tak semayang. Allahu Akbar. Samsul debat tu malam ni ke malam besok ke tengah semayang ingat. Allahu Akbar, rombongan tu dah tutup ke belum? Macam kan? Pula ni. Allahu Akbar. Lepas tu setan lah, kegemaran dia bertenggek dekat lubang-lubang rongga-rongga yang terbuka tu dia kamar duduk situ. Dia duduk ke hidung itu ditiup tu yang gatal hidung tu. Borak-borak hidung nak ganggu tu. Dia dah belajar dengan ustaz tu slow-slow pergerakan kalau nak ganggu.
Baru nak sampai Allahu Akbar tak sampai kau. Lepas tu dia tiup pula telinga. Gatal telinga. Tadi dah bos, dah kau ringan dah. Pasal tak tengah semayang gatal telinga. Itu yang sami Allahu liman hamidah. Sampai dia garu tu. Celah-celah ketiak, celah-celah paha. Paha. Paha pula. Celah paha. Tapi paling favourite celah punggung. Itu kalau dia tiup kan, itu confuse, kontut ke tak? Dia dua tanda kan. Pertama bunyi, kedua bau, kompom. Kan? Kadang-kadang dia tak bunyi, bau pun tak ada. Sap. Nabi pesan pedulian tu setan. Memang dia gambar sengaja tu. Dia tiup situ. Kita pun sap. Oh setan. Sap setan. Tapi kalau dah membobok bunyi setan. Orang belakang kau lah setan. Menghadap muka kawan tu lah. Apa tak batal lah kan? Begitu juga kadang-kadang setan ni kan, dia bisik kita untuk benda-benda tak baik tu tak ada apa. Allahu Akbar. Alamak, aduh hai, dah maghrib mah sampai tak tidak pergi masjid ni. Setan bisik, alah relax lah sampai tu. Yang penting pergi, ada orang tu langsung tak pergi. Tak iyo pula, dia pun relax mulut dia slow. Dalam perjalanan, Allah, tak sampai tak tidak ni, relax. Kalau kau masuk rakaat ketiga pun tak apa, masbuk tak apa, yang penting kau pergi. Dia pun relax. Masuk dalam masjid, orang dah habis semayang. Tak apa kau salam ni, dia bukan perasan pun kau tak semayang. Saya nampak, langsung tak semayang. Tengah-tengah tengok TV, drama, Seribu Rindu. Allahu Akbar. Allah, setan bisik, iklan kan semayang. Sampai kita ayo pula tunggu. Betul iklan kalau kabut ambil wuduk semayang. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Setan pun bisik. Macam dah habis iklan tu. Langsung semayang maghrib satu rakaat kan. Dia nak tengok drama. Pelik kita ni. Boleh menangis sebab tengok drama, menangis sebab tengok drama Korea. Dia tak menangis sebab bini tak semayang. Dia tak menangis sebab laki tak semayang. Dia tak menangis sebab anak tak boleh ngaji. Tapi dia menangis sebab zaman ini terkeluar dalam gegabah bangsa. Saya doa, ya Allah, masukkanlah kembali zaman ini dalam persaingan ini. Itulah masalah, pening tak pening gitu kan. Itulah. Sekali ramai yang pening dan ada yang tanya, Ustaz kenapa orang lelaki tak boleh kahwin dengan lelaki tu? Macam mana nak jawab tu? Memang tak boleh dia, oi. Berlaku raket. Yang tak faham tak. Saya tak boleh bayang imam dengan Bilal bertunang. Contohkan sini dah tempat lain. Kan imam bercakap Bilal di situ pun ojo ya. Tak ada orang kan, tak boleh. Ada yang seko tu lagi lah. Khalwat ini adalah hak individu. Tu seko ni. Jawapan yang memang khalwat tu hak individu kalau kau khalwat seseko. Kau duduk seorang dalam bilik tu lantak kau lah. Tapi pasangan yang kau khalwat tu bukan hak kau. Yang seko ni lah. Ustaz, semayang Jumaat hari apa? Semayang Jumaat hari apa? Dia tanya. Saya jawablah hari Rabu. Bukan Jumaat ke? Tapi kau tanya baik kau. Pening kan? Pening. Tu sebab jago lah kan. Ada juga yang kata kalau dapat duit rasuah, setan bisik tu. Tak apa, duit rasuah ni tak apa, kau ambil je. Tapi jangan buat makan. Kau buat tukar sport rim. Tak ada nampak banyak. Masa bila kau talang sport rim tu, tak tahu kan. Kau tukar tinta, kau tukar cat. Sedangkan yang kita tak sadar, kenderaan itu kita gunakan untuk mencari rezeki. Sama jalan ni. Pandai setan yang bohong gitu kan. Jaga. Kemudian, wahai manusia, sebagaimana kamu punya hak ke atas isteri kamu, isteri-isteri kamu juga punya hak ke atas kamu. Faham? Saya ulang balik. Wahai manusia, sebagaimana kamu punya hak ke atas isteri-isteri kamu, isteri-isteri kamu juga punya hak ke atas kamu. Faham, perempuan? Faham tak?
setuju tak? Hah? Ada yang perasan, ada yang tak. Kan? Ialah ramai isteri itu sebab ramai lelaki itu ramai isteri. Tapi seperti mana ada hak ke atas isteri, isteri juga ada hak pada suami, iaitu disebut sebagai nafkah. Orang lelaki wajib bagi nafkah pada isterinya walaupun isterinya bekerja. Ada faham? Perempuan yang faham. Balik kan, inilah poin yang paling penting dibawa balik. Bang, mana tak ceramah tadi? Yang masalah nafkah tu lah. Aku cakap, bang boleh bilang balik tak? Oh, mak tu tak teraya tu. Orang lelaki bagilah nafkah pada isteri. Sayang, abang faham selama ni abang tak bagi nafkah. Menginsafi ceramah malam tadi. Ambillah. Abang, wish abang. Ambil itu. Buka dalam sampul RM20 bagi ada. Iyalah, hari ini RM20 so berbagilah lagi. Ataupun yang abang sedar sama ni abang tak bagi. Kali abang bagi ambil lah, tak adalah banyak sangat. RM2,000. Setuju tak orang perempuan? Asah lah mati duitan. Saya saja terakhir tadi tu main setuju. Tapi orang perempuan kalau dah bekerja, dia boleh, kalau suami bagi ya ambil lah, tak adalah banyak, benar RM2,000. Abang, saya kan bekerja, saya pandai cari sendiri. Abang duit ni abang simpan. Abang simpan. Abang jangan risau, saya pandai cari sendiri. Yang penting abang jaga kami. Orang lelaki jangan risau, itu tak akan berlaku. Kalau kau bagi memang dia ambil, tak ada, dia tolak ada. Nah, ambil nah, tahu tak apa tu kan. Dia bagi nafkah. Dan bila sebut nafkah, nafkah zahir dan nafkah batin. Bila sebut nafkah batin, ramai yang membayangkan yang gitu-gitu je. Bukan itu sahaja. Nafkah batin termasuk juga pengisian rohani. Bila isteri nak pergi mengaji, isteri pergi kuliah agama, suami ambil peranan, tak apa abang hantar. Ataupun tanya, kau belajar agama dengan siapa? Alhamdulillah, eloklah kau belajar tu, abang tak sampai ajar kau. Betul. Jangan kita biar isteri kita ni tak ada bimbingan agama, jangan biar. Bak tak? Yang penting tu. Yang bab yang gitu-gitu pun ya juga. Kadang-kadang masalah yang muda-muda ni tak ada hal, tengah hangat-hangat asmara lagi. Yang tua tu, yang dah suam-suam tu, ada salju pun ada. Kadang laki saja duduk kek. Mampu yang tu ni, la ilaha illallah. Jangan macam tu. Kan Nabi sebut, layanlah suami kamu walau di belakang unta sekalipun. Tapi jangan sesaja cari belakang unta. Ni gambaran makna bila dibagi signal tu okey ya. Faham? On tak on? On kata, faham tak? Ya. Aduh yang nyawut di belakang kan. Tapi memang ya. Layan. Kadang yang tua tu kadang dah ada cucu mula lah deh. Alah cucu nenek, alah cucu nenek. Yang ngatur dah 10 dah. Cucu. Alah cucu nenek. Atuk dah kau orang. Marahlah atuk kau. Tak faham ni tu dah. Atuk masuk dalam bilik lah. Tak elapu diri lagi. Atuk pun bagi signal pada dalam bilik. Yang nenek dengan cucu alah cucu nenek. Mengigau atuk kau. Tak faham ni dah. Sudah menjangit atuk Allahu Akbar. Baru dah letak cucu pahal atuk baru dapat tangkap. Nampak suami masuk dalam bilik, bolalah berlari masuk. Tinggal kerja lain. Abang, ada apa-apa boleh saya bantu? Macam tu tanya. Tak apa, sambung kerja kau. Maka porno. Bang, ada apa-apa boleh saya bantu? Ada, kau baring sekarang. Sebab suaminya ukur panjang gitu berapa. Jangan salah anggap. Tapi jangan cakap direct, nanti anak dengar. Yang jom kita tut. Anak astagfirullahalazim. Ya Allah, kenapa kau dengar semua ni kan? Pakai kod rahsia. Yang suami isteri faham, pakai kod MOS. Suami pun yang, pada
Bini punya turut-turut, oke. Gila tu. Ni contoh. Tapi jangan selalu pakai tau. Takut anak perasan. Lo kau tengok lo. Lepas ayah tu turun tak lama tu mak mesti suruh bilik tu. Tahu lo. Jangan selalu nak pakai. Budak kau galak mana ni kau faham kau? Risau aku dah ni. Macam tu lah. Ya, layan dengan baik. Kemudian disebut juga, sekiranya mereka telah menyempurnakan hak mereka ke atas kamu. Bila orang perempuan dah sempurnakan haknya kepada suami dia, maka mereka juga berhak diberikan makan dan minum dalam suasana kasih dan sayang. Cakap elok-elok dengan isteri. Sayang, kembali sayang. Bagi duit belanja. Ya, duit belanja. Kasih bang ni. Ambil bulan ni punya. Mama kak, jangan. Baik-baik cakap sayang. Sini. Sayang. Ada apa? Banyak kerja lah. Duduk kat abang. Abang rindu sangat saya. Abang yang ada kerja. Nampak? Mesra. Apa tak balik pula? Laki kita kan? Mesra. Ada teman garang. Minta air. Kalau kabut, bini bawa gigit-gigit sampai kat laki tengah separuh je. Kamu tengah separuh ni. Tumpah abang. Tak boleh harap nanti. Hei. Melakonkan biar faham. Ada sekali, aku pening, siap capek. Bini menggigil. Coba siap, bagaimana pergi klinik, aku demam ni. Sengit duduk membantu. Sampai ke klinik, doktor pun cek. Tengok darah tinggi semua okey, jantung semua tak ada masalah. Pakcik ambil bekas ni pergi kencing. Nanti tunjuk saya sama itu kencing. Dia pun masuk, dia ambil air, bini tunggu. Tunggu sini. Bini menggigil, tunggu kat luar. Dia masuk kencing, dah kencing keluar terasa lubang yang besar pula. Kau pegang kencing ni. Dia pun masuk dalam lubang yang besar. Bini pegang kencing, menggigil. Sudah habis kencing ni, Allah nak ambil apa ni, Sudah ada ganti dengan kencing dia. Takut tumpah ada otak situ, takut kan dia tumpah ni. Laki keluar, mana kencing tadi? Tu abang, tadi penuh kencang tu abang. Dia pun tunjuk kat doktor tu, mengeleng doktor tu. Pakcik, besok pakcik kena datang balik ni, pakcik kena buat kad. Kenapa lah? Pakcik mengandung tadi. Manung kawan Allah. Manung balik patut dah terasa buka-buka dalam perut. Saya tu. Gagak. Lemah lembut dengan isteri kita. Iya. Kan? Kadang orang perempuan pun sama, jangan kasar benar dengan suami. Kadang suami kau malah tanya, tak masak kau. Suami ni pun tak masak kau, bini pun agak kan. Abang tengok dalam pita ais tu, apa binatang yang ada dalam rumah kasar cakap. Cuba cakap dan juga kadang-kadang orang lelaki ni memang gamar, kadang dia menguji kesabaran orang perempuan. Tolu tak ada ke? Dah masak macam-macam, tanya lagi tolu tu. Tolu tak ada ke? Tolu. Muka macam tolu dah, la ilah kau jangan. Sayang, tanya elok sayang. Abang nak tanya ni telur dadah tak ada abang. Mana telur sekejap saya pergi goreng jap, langsung dia pegang tangan isteri dia. Kau jangan ke mana-mana. Abang, saya goreng sekejap je, 2 minit aja sayang. Apalah maknanya 2 minit ini kalau sayang tak ada di sisi abang. Abang, anak kat meja makan memuntah berilah. Tak terlalu kenapa lah dah nyaksikan semua ni, ya Allah. Loyo tokak dah. Iyo, orang perempuan mana tahu orang lelaki ni telur dadah ni penting. Lauk lain tak ada, tak apa. Jangan telur dadah tak ada. Termasuk yang cakap ni. Lain macam masuk kan. Saya ingat itu, saya ingat start lahir ni pergi makan cakwe tiaw. Telur basuh. Tak telur sapu basuh tak tahu lah. Rupanya telur ayam tu dia basuh kulit telur tu. Jadi dia goreng tu sedap juga. Sampai ke sopan ke kedai mamak tu saya tanya mamak yang buat roti canai roti telur. Mamak, ni telur basuh tak? Saya sudah mandi pergi tadi tu. Dia salah tanya, kau dia salah faham ni. Menyesal tanya, kau laman nak makan baik tu. Kan? Allah lembut kan? Kita lemah lembut dengan suami kita.
Suami tengok macam mana Nabi panggil isteri dia, ya Humairah, wahai pipi kemerah-merahan. Ingat tak masa mula-mula kita kahwin dulu, kenapa ya Rasulullah? Tengok dia panggil Nabi, ada apa Rasulullah? Ingat tak masa mula kita kahwin kita makan bersuap? Ingat ya Rasulullah, kau suapkan aku dulu. Bila suapkan Nabi, Nabi kunyah macam biasa. Nabi tak buat muka masin pun, walaupun Nabi tahu masakan tu masin. Nabi muka biasa senyum. Kemudian Nabi kata, bagi aku pula suapkan kamu. Bila Nabi suap ya, langsung dicapai pinggan sah masin. Isteri bawa ke dapur. Ha? Cuba gitu. Macam mana kalau masin? Kau sendiri. Sini, mak garam. Kau tahu tak darah tinggi aku berapa ni? Oh mak, dia punya garam ni lah kan. Cuba cakap elok-elok kan. Cakap elok-elok kan, lemah lembut, kerana sesungguhnya mereka adalah teman dan pembantu kamu yang setia. Ya, elok-elok kan, pakai lelawak ke rumah. Ni pergi nak orang ceramah kan main pergi pilih baju dengan tudung. Ke rumah kan, dapet sampai rumah dia buka tudung. Komang sana. Dia sarung baju binatang tu. Baju kelawar nama. Mulalah cari habitat dan kojak dapur, kojak ruang tamu. Yang suami nak balik masjid tak semangat langsung. Hei, tahu peko lah kelawar gini nampak. Cuba tanya suami suka kita pakai baju. Abang cakap, abang suka yang pakai baju apa? Dia cakap, abang suka kalau kau pakai baju kau hilang lagi. Pakailah. Abang tak tahulah kenapa abang suka kalau kau pakai telekung. Pakailah telekung. Ngobang-ngobang teh masak waktu mana. Suami pun tanyalah, yang suka bang pakai baju macam mana ke rumah? Tak kisahlah apa pun bang pakai, tapi yang penting pakai baju. Lagi satu lagi. Kalau tu mama pakai kain plekat tapi tak ada protection. Kain plekat sesaja. Tak ada apa ke dalam tu. Senang berangin dia. Dia berangin dia. Lepas tu tunduk kat sofa tu dijuntai kaki macam ni. Tengok TV ke lama ke lelap, ke lama ke lelap. Kipih laju lah tu. Berkibar kawan tu. Anak ke depan tengah lancar sampai 3 kali 3. Apa tu? Trauma berat tu. Elok-elok pakai. Kan? Boleh. Begitu juga Nabi sambung lagi, dan hak kamu ke atas mereka ialah apa pula hak suami kepada isteri. Hak mereka adalah mereka tidak sama sekali boleh memasukkan orang yang kamu tidak sukai ke dalam rumah kamu dan dilarang melakukan zina. Tak suka masuk tu maksudnya jangan benarkan orang masuk dalam rumah kita sesuka hati melainkan dengan izin suami. Bang, mak abang datang ni, bagilah dia masuk. Bang, adik abang ni boleh tak lah adik dan bagilah dia masuk. Bang ni iyo bagi masuk. Cenyalah abang baru dapat WhatsApp kan senarai-senarai yang dibenarkan. Sebab isteri itu nak ikut syariat. Nampak tak? Tapi dalam keadaan macam keluar rumah pun sama. Bang nak keluar ajak beli sayur. Dekat mana depan? Belilah. Tak apa kan jauh nak pun. Bang nak pergi pasar raya ajak beli barang boleh? Boleh. Elok-elok drive. Beritahu suami tu tak izin. Tapi dalam keadaan darurat tak payahlah tak izin. Rumah dah terbakar. Bombo tu puas mengelak. Keluar kak. Mana dapat izin lagi? Rontung dengan pegawai sekali. Itu dalam hal tu darurat tak apa keluar dulu. Kan? Kemudian Nabi sambung lagi, wahai manusia, dengarlah bersungguh-sungguh kata-kataku ini. Sembahlah Allah, dirikanlah salat 5 waktu, berpuasalah di bulan Ramadan, tunaikanlah zakat dari harta kekayaan kamu, kerjakanlah ibadah haji sekiranya kamu mampu. Ketahuilah bahawa setiap Muslim adalah saudara kepada Muslim yang lain. Salat 5 waktu. Sebaik-baik salat berjemaah. Datanglah berjemaah ke masjid ni Kita buat ni salah satu program nak rapatkan kita semua pergi masjid. Kan tadi ramai yang datang alang-alang dah sampai semayang get dalam. Kan elok macam tu. Kan kalau ikut Nabi pernah bercita-cita kalau ikut hati aku nak aku pergi bakar rumah orang yang tak pergi semayang jemaah, nak menunjukkan penting jemaah. Cuma Nabi tak bakar lah. Kalau Nabi bakar jadi sunnah. Karena tak ada orang kerja lain, imam pergi bakar rumah orang. Satu-satu rumah bakar. Dah imam ambil sampai dah rumah dia orang bakar.
Kan? Berilah semayang jemaah sama-sama. Kadang yang pakai rumah pun tak apa. Ke rumah ni kadang paling payah subuh lah ya Allah. Kadang orang perempuan dekat rumah tu bila subuh tu kan lepas nyawa dia je. Orang perempuan kena bantai semayang seseorang. Kajut lelaki payah mana? Sampai bagi Assalamualaikum. Assalamualaikum. Betul dia tinggal lelaki kita kata. Mengaku lah orang tua ni. La ilaha. Cuba kajut suami itu semayang sesama. Abang bangun solat subuh. Abang. Kalau macam tu lah cara kajut. Sudah dua-dua tak subuh. Kajut seolah-olah rumah terbakar. Bangun bang, api mana? Api neraka. Macam tu. Tagak dia kau ni baik dan comel lah. Kajut pagi subuh. Orang lelaki pun satu kadang. Bila dia dah bangun subuh kadang. Dia bangun apa? Dia bangun, dia ambil wuduk. Dia kumur-kumur tu ambil wuduk. Pergi nak jadi imam. Anak terpisat-pisat belakang. Tak stres langsung. Apa bodoh cakap ini? Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Baik Sonya. Anak. Apa kau nak tak ada bunyi lah balik. Bini ke belakang. Nama butuh tu. Langsung bini surga. Waladhalin. Dah habis Fatihah. Dia skip ayat tu lah. Salah bila dah kerja bangun subuh bang. Masuk bila air kumur-kumur, gosok gigi, mandi, freshkan badan, shampoo dan apa semua kan. Saga ambil wuduk, semua dah ada lah. Istawu sufufakum lurus rapatkan saf. Steady ya. Allahu Akbar. Anak kan, wih dia gemar wih. Masa bila pula abah beli speaker ni? Ayah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Isteri kat belakang dalam hati, suamiku. Barulah motor lelaki memimpin keluarga. Yang paling power time doa. Saya kalau doa macam tu, doa Melayu, ya Allah. Saya kalau doa, ya Allah, sesungguhnya aku sayangkan isteriku, ya Allah. Seronok tak? Seronok tak? Mini Dan ni kau seronok kenapa? Iyalah kalau suami kita seronok lah kan. Ya Allah, sebenarnya aku sayangkan isteriku, ya Allah. Anak-anak mesti tengok mak. Yang mak pandang depan nak sibuk aja lah. Aku sayangkan anak sulungku Alung, ya Allah. Lung, nombor kau lah Lung. Pak lah. Aku sayangkan anakku yang kedua Angah. Angah nombor kau pun ada. Aku sayangkan anakku yang ketiga Alang, ya Allah. Tahu tak apa dia. Anak tu, ya Allah, anak sulung ini harapan keluarga, ya Allah. Dia sedang menghadapi peperiksaan SPM, ya Allah. Dia harapan keluarga, ya Allah. Yang Alung ni bangga. Harapan keluarga, kau dengar tu? Oh. Kau berikanlah dia SPM 12E, ya Allah. Tak banyak Alung. Macam mana ni ngah subjek 9-nya tu? Abah pun tak tahu nak ambil peso berapa paper. Alah kecoh kan. Kan, itu dia. Ingat? Doa. Tapi orang perempuan ingat, doa suami, doa betul-betul. Jangan main amin ni, doa betul-betul. Mana yang tak berapa jelas tu, jangan amin. Ya Allah, kau berikanlah aku. Ya Allah. Nampak tak? Ada tak jelas tu, nampak? Aku dah lama mengendakkan. Ya Allah. Nampak? Apa minta tu? Kau permudahkanlah urusanku untuk lagi, ya Allah. Bini
bunyi kat belakang. Amin, amin. Makbul doa suami nak tambah sport rim. Jangan salah anggap. Tengok kan khabar tadi, jangan salah sangka kan. Tu dia. Kan? Kamu semua adalah sama, Nabi sama. Tidak ada seorang pun lebih mulia dari yang lainnya kecuali dalam takwa dan beramal saleh. Kita semua sama. Jangan gaduh-gaduh. Cukup-cukuplah. Rakyat sudah memilih. Kamu cakap kali bepau. Pergi masjid semayang sudah. Jumpa orang salam baik-baik. Semua saudara kita ni. Kalau kita berpecah-pecah sesama kita, apa nak jadi dengan agama kita? Kan? Nabi suruh kita bersaudara. Silaturahim tu juga sunnah Nabi. Nabi kalau 3 hari tak nampak sahabat, mana payah si Abu Bakar dah 3 hari tak nampak. Itu sunnah Nabi tu tanya. Nampak tak? Nabi tanya mana payah sahabat. Sebab kalau kita tanya sahabat kita, tu pun sunnah Nabi. Jaga, jangan memutuskan silaturahim sesama kita. Nabi tak ajar. Jangan baik dengan dia geng ketua kampung lama. Nabi tak ajar. Jangan baik dengan dia geng parti Tupperware. Nabi tak ajar. Selagi mana di Islam, tengok Nabi sayang siapa? Nabi sayang isteri, kita sayang isteri kita. Orang perempuan tak ada isteri, sayang suami sebab Nabi sayang pasangan. Kedua, Nabi sayang ahli keluarga dia, kita sayang ahli keluarga kita. Ketiga, Nabi sayang sahabat-sahabat Nabi, kita sayang sahabat-sahabat kita. Dan yang keempat, Nabi sayang umat Islam yang berpegang kepada syariat Islam. Selagi mana Islam, kita kena sayang. Dan Nabi sebut dalam satu hadis, tidak ada dosa lebih berhak Allah segerakan seksanya di atas dunia dan simpan seksanya di akhirat, iaitu dosa menerhaka kepada kedua ibu bapa dan juga dosa memutuskan silaturahim. Ingat baik-baik. Ya? Semua adalah sama. Yang mana disebut inna akramakum indallahi atqakum. Ya? Yang mana sesungguhnya orang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa di kalangan kamu. Ingatlah bahawa kamu akan menghadap Allah pada satu hari nanti untuk dipertanggungjawabkan di atas segala apa yang telah kamu kerjakan. Oleh itu awasilah agar jangan sekali-kali kamu terkeluar dari landasan kebenaran selepas ketiadaanku. Wahai manusia, tidak ada lagi Nabi atau Rasul akan datang selepasku dan tidak akan lahir agama baru. Oleh itu wahai manusia, nilailah dengan betul dan fahamilah kata-kataku yang telah aku sampaikan kepada kamu. Sesungguhnya aku tinggalkan kepada kamu 2 perkara. Sekiranya kamu berpegang teguh dan mengikuti kedua-duanya, nescaya kamu tidak akan tersesat selama-lamanya. Apa dia? Itulah Al-Quran dan Sunnahku. Al-Quran Allah dah tinggalkan. Apa? Nabi dah tinggalkan untuk kita amal. Jangan baca saja. Cuba fahami maknanya. Amalkan apa yang dah diberitahu dalam Quran. Perintah Allah. Begitu juga sunnah Nabi, hidupkan sunnah Nabi. Nabi sebut, faman ahya bi sunnati faqad ahabbani, faman ahabbani kana ma'i fil jannah. Siapa yang hidupkan satu sunnahku maka dia sayangkan aku, dan siapa sayangkan aku akan bersama-sama dengan aku di dalam syurga. Sunnah yang senang-senang buat, contoh minum pula. Minum, bismillah sebut. Minum ni pun sunnah Nabi, tapi kena faham cara Cara nak minum, Nabi minum paling kurang 3 teguk. Contoh 1, 2, 3, paling kurang. Lebih tak apa. Tapi nampak tertib minum. Nampak tak? Tapi kalau minum macam ni, tidak dapat minum. Tak sunnah Nabi, dia tertib satu minum macam. Kan? Apa lagi sunnah Nabi? Nabi senyum. Kan sahabat ada senyum kan? Senyum. Parah senyum. Nampak suami lagi bosan pala senyum. Abang, suami pun penang. Kau penang aku? Iyalah, abang lah. Seperti anak-anak semua macam ni. Kau salam mak kau rasa tak lama dah ni. So senyum, jangan menyanggi-menyanggi, menyingai tak kan? Apa lagi? Makan buah tamar. Buah tamar makan. Kan? Nabi sebut barang siapa yang mengamalkan 7 biji buah tamar setiap hari akan dijauhkan daripadanya penyakit keracunan. Makanlah. Ni buah tamar nak jumpa bila?
Semua jawapan puasa. Habis bulan puasa, buah tamar kotak dengan usuk-usuk hilang. Usuk tayuk hilang, sanyap tahu. Makan buah tamar. Apa lagi? Nabi juga bersyukur. Kita pun bersyukur. Alhamdulillah. Syukurlah dengan apa yang ada. Qanaah, berpada dengan yang sedikit. Nabi menangis sebab syukur. Kita pula. Begitu juga Nabi bersenda gurau. Kita pun boleh bersenda gurau. Betul tak? Senda gurau. Nabi bergurau dengan sahabat-sahabat. Sahabat-sahabat kan makan buah tamar dengan Nabi. Nabi makan buah tamar ni kat pinggan ni. Bila makan dengan sahabat ni macam kita makan sate dengan kawan kita. Kita makan sate, lidi tu kita letak kat pinggan kawan kita. Macam dia makan banyak. Dia sobek tak? Jadi rupa zaman Nabi dulu dah berlaku. Buah tamar tu sahabat-sahabat makan. Tapi biji dia tu dia letak kat pinggan Nabi. Nabi tak reti. Nabi dah nampak dah sahabat-sahabat letak tu. Nabi biar je. Lepas tu dah habis makan, sahabat-sahabat, ya Rasulullah, banyaknya kau makan ya Rasulullah. Nabi jawab apa? Alhamdulillah. Daripada kau orang sampai biji-biji kau telan. Nabi cakap macam tu. Kau galak sahabat-sahabat. Kena juga kita. Tapi Nabi burau macam tu lah. Lembut. Nampak? Nabi dengan isteri Nabi paling romantik. Paling romantik. Nabi sebut pada isteri dia. Kan isteri dia sudah, janganlah kamu terburu-buru wahai isteriku, hingga aku hantar kamu sampai ke muka pintu. Tadi orang perempuan nak keluar, suami hantar tak sampai pintu. Hantar tak? Cubalah cover sikit, janganlah ngaku. Cuba ada agak kadang-kadang macam tu kan. Tak ada, hantar dah kan. Hantar sampai pintu. Abang hantar pula hari ni. Sunnah Nabi. Duit belanja tak? Siap tanya. Duit belanja tak? Tak ada bang. Kau jalan lah dan tanya tu. Sabarlah kan. Apa lagi? Nabi juga kalau minum tu dalam gelas tu, dia ikut bekas bibir isteri dia. Tadi kau minum kat sini kan? Aku pun minum kat sini. Kamu pun minum. Perempuan mula lah petikai balik kan. Kau tengok Nabi. Dia kongsi gelas kat isteri dia. Abang, tak cawan lain. Aku kan tak nak kongsi dengan kau. Mulut kau bau nago tu. Tak apa bau tu dia tak tahan tu. Gosok gigi tu. Kan? Apa lagi? Nabi kalau isteri nak naik tangga, nak naik kuda, nak naik unta, Nabi tadah lutut dia jadi tangga. Romantik ni. Orang lelaki kalau nak buat ni, kaji dulu kapasiti buat badan bini kita. Jangan main tadah ya. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, apa yang kau makan ni ya Allah. Perak patah pula. Ya Allah, dah penyakit lain nak dapat. Tapi yalah, bini kita tak naik kuda, tak naik unta, dia naik kereta, dia naik motor. Naik motor tu turun ada double stand tu ketam. Abang ni susah tak apa naik. Naik kereta, bukaan pintu keletap. Abang sampai 4 pintu abang buka. Ya dia tak tahu kau nak masuk pintu mana. Sasah saya bawa kereta, depannya lah buka. Kan? Yalah, abang tutup lah yang lain. Apa lagi? Nabi dan isteri Nabi mandi bersama dalam bekas yang sama. Yang tu tanya. Weh mikir macam mana gaya orang buat ni kan? Ada secamah kat keluar tu mandi bersama dalam bekas yang sama. Besar pahala. Tak muek besen lah. Ilah Allah. Kau pakai besen baik aku. Memang kau seorang dah tak muek. Jumpa imam nak pinjam pakai mandi jenazah tu macam. Tontu besar. Kan? Iya, dalam shower pun tak apa. Saya camah kat Felda Palung ke, mandi sama dalam shower pun tak apa. Tak terdaya tengok La ilah tu. Siapa suruh tengok? Kalau tak nak tengok, mandi malam. Tutup lampu, agak-agak yo. Mana pula laki dia ni tadi? Tadi ada di sini. Buka lampu dah terbaring motor tu. Tak apalah. Ya Nabi dengan isteri Nabi kalau mandi sama dalam bekas sama, isteri Nabi siramkan air kat Nabi, Nabi siram kat isteri dia. Bila isteri dia siramkan dia, cukup wahai isteriku, habis air ni nanti. Ingat bergurau. Bolehlah buat sana kan. Lepas itu sedekah. Sedekah banyak-banyak. Nabi pun koma sedekah. Nabi baju yang Nabi pakai pun sahabat minta, Nabi bagi. Kan? Sedekah. Kan?
Dalam surah Al-Imran ayat 92 tu, belum sempurna kebajikan seorang mukmin selagi mana dia tidak menginfakkan sebahagian daripada harta dicintai ini bagi yang kita gamak. Kau gamak 100, bagi 100. Apa duit yang kita gamak? RM1 dah. Tu yang paling gamak. Bagilah macam mana kan. Kemudian begitu juga silaturahim sudah sebut tadi. Sabar, jangan nak marah yo. Nabi pun sabar, kita pun kena sabar. Jangan bila sebut sabar, sedangkan Nabi pun sabar, takkan kau tak boleh sabar. Memanglah tu Nabi, aku ni bukan Nabi. Jangan sebut macam tu, Nabi kecil hati kalau dengar. Cubalah untuk sabar. Begitu juga kita bersih, kemas, sebab itulah sifat-sifat Nabi. Banyak lagi sebenarnya yang mana kita boleh ikut. Sebab akhirat nanti saya nak cerita sikit lagi. Saya faham signal suruh berhenti itu saya faham. Betul, kita ni nak amal sunnah Nabi banyak macam-macam, tapi kebanyakan yang kita ni senang buat waktu bila. Kita sembahyang sunat waktu bila senang. Kita mengaji waktu bila senang. Bila kita pergi umrah, kita pergi haji. Perasan tak? Kenapa jadi macam tu? Ramai, bukan seorang dua, seramai-ramai cakap Kek Sanun senang betul nak sembahyang. Kojak-kojak sembahyang, kojak-kojak sembahyang, sampai Kek Kelang ni payah pula lah semua. Sebab apa? Sebab kita pergi Makkah, kan? Kita pergi ke tanah suci, kita tinggalkan segala-gala yang kita ada kat Malaysia. Pangkat ko, apa kekayaan semua tinggal, anak-anak semua tinggal. Macam tu lah dia. Nah, tu sebab kalau pergi Makkah ni kan, kita kalau tengah nak pergi umrah, nak pergi haji, bagi galakan. Kau kali ke berapa nak pergi umrah ni? Kali pertama. Eloklah tu kau pergi seronok. Kau pergi bila ni? Bulan awal musim sejuk tu. Pakai stokin tebal-tebal sikit. Ya ke? Ya, tapi okey, seronok. Kau pergi dengan siapa? Dengan Samsul Debat. Dengan Samsul Debat? Untunglah kau. Ini bukan promote dah, lebih kurang. Kan boleh kau pergi bila? Dalam berapa bulan macam tu nak dengar macam tu. Ya kau best tu. Boleh pergi lah, rugi kau tak pergi tau. Dah pergi lah. Kau ibadah lah cukup di sana. Salah kau risau-risau lah. Dan tak nak banyak tau. Cuma kau belilah sejadah, telakung, kemudian kenera, semua kau belilah apa yang ada. Segala benda yang ada kat Makkah tu kau bawa lah balik. Tengok. Macam tu. Bagi galakkan. Ini tak. Kau kali pertama nak pergi kan? Kau dah lah tak jarang pergi masjid. Semayang pun tak pun cukup 4. Tak nampak tak tidak Kaabah agak Hei, bosah Kaabah tu takkan tak nampak. Dah ramai yang tak nampak langsung comeh kawan tu. Naik kapal terbang tak lalap, tak kabil. Nampak ke tidak? Sampai ke bilik hotel tu, dia tinggalkan barang, berlari dia pergi nak buktikan dia nampak Kaabah. Balik dia ke hotel menangis melulu. Ustaz, banyak dosa saya Ustaz. Kenapa pakcik? Saya tak nampak Kaabah Ustaz. Sabar pakcik, ini Madinah. Mana datang Kaabah sini? Nanti lagi sampai hari kita pergi Makkah, so pakcik tengok manalah Kaabah tu. Itulah dia kan. Kadang tu kita bagi galakkan hanya orang yang pernah pergi dia tahu nikmatnya kan. Itulah dia. Bersungguh-sungguh gitu, bersungguh-sungguh. Saya nak pesan sunnah Nabi, selawat ke atas Nabi, dua-dua ni salah satu cara insurans nak selamatkan kita akhirat besok. Jangan tinggal. Nabi letak standard paling rendah. Satu sunnahku. Kalau kau dapat hidupnya, satu sunnahku jadilah. Kan? Tapi tak, cuba tengok balik. Apa sunnah Nabi yang kita buat? Kadang-kadang kita minum hari, tapi kita lupa niatkan nak buat sebab sunnah Nabi. Kita lupa. Rugi. Akhirat besok, satu lagi nak ceritakan. Sikit ni. Bila Nabi, katalah Nabi selamatkan kita. Dia ada 3 jenis syafaat akhirat ni. Satu, dapat keringanan di padang mahsyar. Ada orang panih pada mahsyar ni. Panih matahari yang sejengkal tadi. Ada yang lutut dia punya paluh tu sampai paras muka lali. Ada yang paras pinggang, ada paras telinga, ada yang lameh taruh pun ada. Sampai cakap, ya Allah, kau masuklah aku dalam neraka, ya Allah, tak tahan ke padang mahsyar. Macam tu, ada orang macam tu. Tu sebabnya kalau dapat syafaat Nabi, dia dapat keringanan di padang mahsyar satu. Ada juga yang kedua, syafaat Nabi yang kedua, dia dapat masuk syurga tanpa hisab.
Tahu masuk, tak payah tanya orang dia ni boleh masuk, tahu tak payah tanya-tanya. Mudah-mudahan kita masuk dalam golongan itu. Amin ya rabbal alamin. Dan yang ketiga, dah masuk dalam neraka dah. Tapi disebabkan ada secebis keimanan kita kepada Allah dan Rasul, Nabi selamatkan kita dan pindahkan kita masuk dalam syurga. Kalau yang ketiga tu pun tak dapat, berhentilah jadi orang. Sesio hidup. Hidup kita ni sementara. Sementara. Dunia bukan tempat tinggal, tapi tempat meninggal. Fahamilah tu ayat tu. Dunia bukan tempat tinggal, tapi tempat meninggal. Nabi dalam satu ketika, Nabi selamatkan kita. Kata betul lah Nabi dapat selamatkan kita masuk kepada masyarakat. Nabi bawa kita. Tiba-tiba terdengar satu bunyi yang sangat bingit. Kuat motor bunyi. Bunyi apa? Bunyi ngauman api neraka. Berapa jarak dia? 700 tahun perjalanan. Nabi kata, demi umatku yang bersalat, demi umatku yang berpuasa, demi umatku yang berzakat, demi umatku yang mengerjakan haji, demi umatku yang beribadah kepada Allah, pergilah kau wahai api neraka. Tak, api itu makin lama makin dekat. Makin lama makin dekat. Nabi halau makin dia dekat. Akhirnya Jibril datang bawa segelas air. Wahai Muhammad, kau ambillah air dalam gelas ini. Kau siramkanlah pada api neraka tu. Nabi ambil air dalam gelas tu. Nabi siramkan, reda api tu. Nabi pun heran. Nabi tanya balik Jibril. Wahai Jibril, air apa yang kau berikan kat aku ni tadi? Wahai Muhammad, itulah air mata umatmu yang menangis kerana Allah. Itu pun soalan bocor. Jadi menangislah kerana Allah. Itu sebab kita digalakkan bangun malam tu, dituntut bangun malam qiyamul lail tu bila kita seorang menangis kerana dosa. Menangis banyak betul benda tak elok aku buat macam tu. Mudah-mudahan Allah tolong kita. Menangislah kerana Allah. Orang perempuan berhentilah menangis sebab jantan. Buang masa. Beli lah lelaki tu pada nak tu, ikutlah. Nak nasi goreng, nak Maggi masak, nak air kopi bancuh, boleh nak sign. Dia nak transfer harta. Kan salah faham itu. Kan ada satu kisah seorang lelaki tu dah nak masuklah kau ke dalam neraka. Buka kitab muka Syafatul Qulub, tajuk menangis kerana Allah, daripada Imam Al-Ghazali itu tu. Masuklah kau ke dalam neraka. Allah dah perintah. Terdengar satu suara, ya Allah, janganlah kau masukkan dia ke dalam neraka, kerana sesungguhnya dia pernah menangis kerana-Mu, ya Allah, aku saksinya. Lalu Allah Ta'ala terus pindahkan dia, suruh dia, masuklah kau ke dalam syurga. Macam mana pula? Siapa yang cakap tadi? Berkat sehelai rambut. Bila dia menangis tu, air mata tu kono ke rambutnya. Tapi malangkan kau menangis, janganlah ditadah rambut tu. Ini perlambangan makna yang padan kita ni akan jadi saksi kepada kita. Jadi kesimpulan ni, perkataan dia ditunggu-tunggu lagi. Kesimpulan ni, kita boleh mendakwa. Manusia ni disebut selalu sebut 3 hal tapi buat benda lain. Selalu sebut 3 hal tapi selalu buat benda lain. Pertama, dia selalu sebut dia hamba Allah, tapi dia tak ikut peraturan-peraturan yang Allah tetapkan. Kedua, dia sebut rezeki datang dari Allah, tapi dia tak pernah tenang bila dia tak ada harta. Sibuk mencari harta. Sibuk kata, susah lah, tak ada harta, tak tenang hati. Yang ketiga, dia selalu kata dia sedar dia akan mati, tapi perangai macam tak nak mati. Itu sebab hidup kita ni sementara. Tak usah bercita-cita nak jadi kaya. Sebab kalau nak jadi kaya, ada orang lagi kaya daripada kita. Tapi biarlah kita cita-cita nak jadi orang yang baik. Mudah-mudahan dengan kebaikan tu Allah akan balas perbuatan kita. Ingat yang baik-baik, fikir yang baik-baik, buat yang baik-baik. Mudah-mudahan Allah balas yang baik-baik. Jadi rasa cukuplah setakat tu. Saya faham body language tu. Suruh berhenti tu saya faham. Cara pandang tu macam ni. Tak berhenti berhenti kata ni kan. InsyaAllah saya ucapkan terima kasih banyak, terutamanya pihak penganjur di atas kesudian mengundang saya pada hari ini. Minta maaf banyak-banyak salah silap, terkasar bahasa dan sebagainya. Sesungguhnya yang baik itu datang dari Allah SWT. Kurang itu muncul kelemahan saya sebagai manusia biasa. Hakikatnya semua dari Allah juga. Ingatlah, wa zakarallaha katsira, ingatlah Allah banyak-banyak.
Cukup sekadar itu, pokok sekayu daun selasih. Thank you, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.